funding adalah dalam Japanese yen, sebab Japanese yen mempunyai kadar faedah yang rendah. Kita nampak pelabur dari Jepun pun, fund-fund yang besar dari Jepun pun mula keluar daripada pasaran. Tu kita nampak yen, kita nampak US dollar sedang mengukuh untuk semasa. Satu itu yang kita nampak sekarang lah, hari terakhir dagangan untuk bahagian pertama 2021 ni, Zatul. Itu yang kita nampak sekarang. Alright, jadi itu semua anda boleh bincangkan lebih lanjut lagi lah bersama dengan Zul kejap lagi, sebab Zul akan bersama anda 2 jam sampailah jam 7 malam ni. Okay, jadi teruskan bersama Zul dalam ruang lanjutan lokal. Kalau ada komen, buat macam biasalah, klik saja dekat ikon open chat tu. Masukkan nama dulu, klik join, baru letakkan komen dan juga soalan. Nanti Zul akan tolong jawabkan dari semasa ke semasa dalam sesi 2 jam ni. Okay? Alright, jadi kalau Zul dah sedia, saya nak serahkan kepada Zul pula. Ready dah. Okay, ready. Saya serahkan kepada Zul ya. Silakan Zul. Thank you, Zatul. Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Razak dalam sesi pertama saya petang ini. Saya ada 2 sesi insya-Allah pada hari ini, satu pada petang 5 sampai 7 ni dan insya-Allah malam 8 sehingga jam 9 analisa pasaran ya. Jadi topik kita pada petang ini dinamik pasaran, analisa struktur dan korelasi pasaran. Siapa yang ada ikut sesi semalam, saya ada tinggalkan homework sikit mengenai masa, Jadi I hope some of you did that dan I hope anda dah mula nampak something ya. Pian, waalaikumsalam. Santi, mana Santi? Ada tak Santi ya? Dan rakan-rakan yang lain. Kalau anda buat apa yang saya pesan semalam mengenai pergerakan sejak daripada Mac tahun lepas, dia punya correction, lepas tu kita nak tengok equal leg dia. Semalam tajuk lain. Semalam tajuk kita adalah kepada instrumen pasaran. Hari ini kita tengok dinamik. Jadi untuk nak faham dinamik, kita akan ulang balik lah hari ini. Kita akan ulang balik hari ini ya, Pian. Okey, jadi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu sekejap. Zatul punya muka ni terkeluar. Okey, risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja. Seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan, saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Okey, wassalam Galih, Cikgu Power kat sekolah. Aisyah, waalaikumsalam. Jo, waalaikumsalam. Fikri dan rakan-rakan lain. Nurin, ya, Dex jatuh, baguslah. Jadi kalau ada incomplete sequence, kita cari. Dia tak ada sequence, tak ada peluang untuk entry. Okey, jadi kita lihat kepada apa yang kita nampak semasa dalam pasaran. Okey, jadi sebentar tadi kita ada untuk data CPI untuk Eurozone keluar seperti jangkaan pasaran flash. Inilah bacaan pertama year on year 1.9, jangkaan pasaran 1.9, so tak ada apa-apa. Dia punya ni core pun sama 0.9. Hari ini kita akan ada Kanada punya GDP dan juga US punya non-farm employment change untuk non-farm employment change ni, ini boleh memberikan gambaran kepada data NFP pada Jumaat ni lain daripada tu tak ada banyak. Besok yang sebenarnya lebih rancak sebab esok kita akan ada OPEC meeting esok dan juga of course Jumaat kita akan ada NFP. Data nothing much pada hari ini. Kita ada end of the month. Kalau anda nak masuk untuk indeks ataupun saham, nasihat saya jangan masuk hari ini. Nurin, indeks jatuh, baguslah. Nanti kita tengok dekat. Saya tak tahu kenapa chart saya ni, saya save indeks dah okey, indeks dah selamat tetapi untuk yang ini tengok, saya tekan dia tak ada keluar apa-apa. Sebab kalau saya save kat sini baru ada nampak chart dia, auto save on, sharing on, tapi sebabnya kalau saya keluar daripada saya tutup dia, kalau saya tutup,
saya akan hilang the whole chart. Tengok. Ni continue. Jadi kalau saya tutup yang ni, dia tak save lagi. Saya tak tahu kenapa. Tak apa. Nanti kita tengok apa cara nak buat dia. Buka dekat device lain, save. Sebabnya dia tak save, tak auto save. Tengok dia punya ni flashing saja. Okey, kita tengok dekat chart apa yang kita sedang nampak. Okey, untuk US 500, we are looking at correction. Okey, saya letakkan macam ni. Ini adalah untuk indeks. Ini adalah untuk indices ya, indices. Okey, indices. Tengok apa yang dia sedang correctkan pergerakan semasa sedang correct daripada sudut time 21 Jun, hujung Jun lah. Hujung Jun 21 Jun. Apa yang saya maksudkan adalah time kat sini adalah pergerakan ini structure ini bermula daripada 21 hujung Jun lah, hujung Jun ni. Ini adalah masa dia 21 Jun dan pergerakan ini pergerakan struktur semasa. So kalau kita lihat kepada RSI dia, RSI sekarang ni dia break structure. Nampak? Dan berakhir dengan divergence So kita katakan struktur ini sedang dibetulkan 21 Jun. Untuk intraday. Yep. Okey, ini adalah untuk US 500. Okey. Ini adalah untuk US 30. US 30 tengok tarikh dia 21 Jun. Ini 21 Jun dan pergerakan semasa ni di sini, pergerakan semasa ni mana indikator dia? Okey, pergerakan semasa ni dah break out daripada struktur ini dan berakhir. Kalau kita lihat yang ini adalah dekat time frame kecil dia ada divergence dekat time frame yang kecil dan kita ada 1 2 kita dah ada 1 dan dah ada 3 channel untuk US 30. Ini bukan higher high so kita tak interested kepada this pullback Ini adalah untuk US 30. Okey. Soalan saya, untuk US 500 ni kita interested sebab dia membuat higher high daripada structure daripada 21 Jun. Dan kita tahu dia akan retrace pergerakan ini. Kalau saya katakan dua ni habis kat sini, kalau saya katakan dua ni habis dekat sini, masuk akal tak? Dia tak dapat, dia tak update. Sebab tu saya tak dari tadi cuba untuk save chart ini dia pergi macam tu je. Okey, kalau saya letak dua kat situ, okey tak? Wassalam Dosti. Kalau saya letakkan dua ni kat sini, okey tak? So kalau kita nak jangka dua kat sini, anda akan jangka dua ni sekurang-kurangnya dekat kawasan sini, 38.2. Faham? Comel sangat wave 2 dia, terlalu kecil So kita tahu dia sedang membetulkan Jun 21 Jun punya structure. Dia punya 21 Jun punya structure. For intraday boleh ke sell index kalau ada sell? Nurin, anda tahu indeks sedang naik ke atas kan? Kenapa nak sell? Simple dia. Simple dia. Saya tak akan macam ni. Indeks tu adalah basically kumpulan saham. Kalau kita fikir secara logik, saya tak akan bagi anda any setup untuk sell indeks. Tahu tak kenapa? Tahu tak kenapa? Sebab saham dia dibentuk oleh saham. Apa pun masa COVID-19 masa ini, siapa ingat apa yang saya duk sebut? Masa ini berlaku. Masa ini berlaku. Siapa ingat?
masa ini berlaku. Saya duk cari peluang untuk long tau. Kalau tak ada set up, jangan trade itu je. Kenapa kena trade hari-hari, buka chart kena trade? Itu macam lalu kedai nombor lah, nampak nak beli. Simple je. Masa ini berlaku, apa yang saya bagi tahu? Kalau ada set up untuk yen pair, anda short yen pair. Index, anda jangan short. Tahu tak kenapa? Kalau tak ada set up, jangan trade. Intraday ke, scalping ke, swing ke, position ke, tutup chart. Besok tengok ada set up lain. Itu je. Bukan. Saya tak akan bagi anda untuk short saham. Kalau anda nak short, anda cari tempat lain. Saya tak akan bagi any set up untuk short index. Sebabnya, ini adalah, katalah satu saham $10. US dollar $10. Kalau dia nak short, apa probability dia? Apa probability dia? Ini tak ada kena-mengena dengan dividen. Kalau dia nak short, maksimum dia pergi mana? Kalau dia nak pergi paling jauh lah, company tu rugi. Kalau rugi, habislah position anda. Paling jauh dia pergi kosong kan? Ini maksimum dia pergi. Betul? Ini maksimum. Kita ambil logik je. Paling jauh dia pergi kosong. Kalau dia nak pergi atas, mana stop dia? Tak kisah RNR. Kita cerita pasal benda ni. Kita cerita pasal benda ni. Basic benda tu. Basic benda yang kita tengah tengok ni. Kalau dia nak pergi atas, dia boleh pergi mana? Simple. Soalan paling simple saya tanya ni. Kalau dia nak pergi bawah, paling jauh dia pergi daripada $10, dia pergi kosong. Tapi kalau dia nak naik atas, mana stop dia? Anda tahu tak kat mana dia stop? Tak tahu kan? Dia boleh pergi 15, dia boleh pergi 20, dia boleh pergi 100, dia boleh pergi 1000, dia boleh pergi 5000. Tapi kalau nak ke bawah, dia pergi kosong. Faham? Jadi kenapa anda nak short saham? Tak ada sifat dia. Jadi saham membentuk indeks. Jadi kita tahu semalam pun dan banyak kali saya bagi tahu, kerajaan dan bank pusat akan cuba untuk membantu saham, pasaran saham untuk supaya tak jatuh. Jadi kenapa nak short index? Tak ada sebab. Ada set up pun saya tak akan short index. Itu je. Dia tak ada, kita tak tahu dia nak habis ke mana. Kenapa orang beli saham? Expectation of future return. Sama ada daripada perolehan company, harga saham, ataupun pemberian dividen daripada pembelian pegangan saham, pegangan equity tu. Jadi tak ada sebab untuk kita nak short saham. Tak ada. Anda ceritalah AMD lawan Nvidia. Anda ceritalah Tesla lawan NIO. Anda ceritalah apa juga. Tapi tak ada sebab untuk kita nak short dia. Tak ada. Faham? Sebab itu saya tak akan short index. Memahami bahawa pasaran saham akan sentiasa dibantu oleh policy makers. Akan sentiasa, kalau dia nak jatuh, kosong. Tapi kalau dia nak naik, dia boleh pergi mana-mana. Itu sahaja. Faham? I rest my case there. Sebab itu saya tak akan bagi any sebab untuk anda short index. Tak ada. Kecuali tak ada, Wall Street tak ada, bursa tak ada, dah tak ada. Then anda nak short dia. Nak short kat mana pun saya tak tahulah. Faham apa argument saya kenapa saya tak akan short index? Ni tak akan. Sebab itu nature dia ke atas. Anda nampak pun benda macam ni, ke atas. Anda tak akan pergi short dia. Tak akan. Kalau ada penurunan dia, bila COVID-19 punya ni, kalau anda ikut webinar kita masa tu, saya cuba untuk cari long yang ni. Kita berjaya cuma long, saya masih ada untuk position trade.
kepada kepada Dow Jones ni cuma dapat Dow Jones dekat area sini. Cuma dapat Dow Jones. Saya tak akan pergi untuk nak short dia. Saya tak akan pergi cari untuk nak short dia. Bila ada new world order, tak akan. Saya tak akan pergi short index. Kalau saya nampak set up untuk short index, saya cari untuk yen pair. Kalau ada, itu pun short term. Itu pun short term atau short term swing. Saya tak akan pegang dia lama. Saya tak akan pegang. Sebab itu, kalau anda lihat di gambaran besarnya, yen pair pun dah mula mengikut secara besarnya. Kita ada few seperti AUD JPY, Euro JPY yang mula melonjak daripada paras 20 daripada paras Mac 2020. Anda pergi tengok semua apa saya ceritakan semalam. Sebab itu you don't short index. Kalau ada pun you short yen pair tapi pegangan untuk jangka pendek. Okey. Ini adalah untuk US 30. The thing is, movement ini bukan daripada higher high. Dia tak buat higher high. Dan ini adalah daripada 21 Jun. Okey. Kenapa saya duk ulang 21 Jun tu? Adalah benda ini. Sekejap, saya buang ni dulu. Faham? Kalau time frame monthly sebatang ke atas, tak turun tu. Monthly kau cerita Rosli. Aduh. Okey, US 100. US 100 kita tahu dia lead. Ini adalah 21 Jun dia. Ini equivalent dia. Dan dia bergerak lebih awal, 17 Jun. Okey, saya letakkan dekat sini. Jadi kita ada untuk, mana tadi? Saya lukis baru lah. Okey, 21 Jun adalah untuk US 500. Kena dengan topik kita pada hari ini. Kita ada untuk US 30 adalah 21 Jun. Kita ada low 17.6 untuk US 100. Maksudnya pergerakan dia bermula daripada ini. Struktur yang sedang menaik sekarang ni adalah kepada ini. Faham? Daripada sini. Daripada ini. Daripada apa? Daripada 17 Jun. Okey. So, apa yang so kita tahu dia lead market. Ini lebih trending. US 100 ni lebih trending. Dan kita dah memulakan pergerakan yang sedang membetulkan pergerakan yang besar. Adakah ini akan US 100 ni akan betulkan struktur daripada ini sahaja ataupun ini ataupun the whole thing daripada permulaan struktur breakout ini. Okey, lepas ni kita tengok Okey, ingat US 100. Next kita tengok kepada DAX. DAX nampaknya struktur semasa disebabkan yang lain-lain tadi. Jadi kalau anda enter kat sini, anda dah kena stop loss. Itu trading. Itu intraday. Itu intraday. Kalau anda enter yang ni 3 wave semalam, we were expecting untuk wave 4, anda dah kena, untuk wave 2, anda dah kena stop loss kat sini. Okey? Dan pergerakan semasa, interestingly, dia daripada 21 Jun. Maksudnya, the whole structure ini sedang dibetulkan. Faham? The whole structure daripada 21 Jun. Jadi kita masuk satu lagi dalam sini. Iaitu, apa tadi? Germany 30. Okey, DAX. Okey, tengok tarikh-tarikh ni. Itu adalah untuk DAX. Next, anda tengok kepada Japan. Kepada Nikkei. Struktur yang sama 21 Jun. Jadi kita nampak pergerakan semasa dia sedang membetulkan whole structure daripada sini. And anda sedang ada 1, 2 dan 3. Okey.
Ini adalah untuk JP225. Galih, kalau nak tengok faktor time, daripada sini, anda tahu apa yang concurrent, apa yang lagging. Satu lagi adalah FTSE. FTSE semua 21 Jun dan kita ada pergerakan yang sedang membetulkan pergerakan ini. Nampak? Ini adalah untuk UK 100. UK 100. Okey, maksudnya dia adalah concurrent. Maksudnya ini adalah sama, ini adalah standard. Ini adalah yang biasa. Ini yang leading. Sebab dia bergerak lebih awal daripada 21 Jun, dia bergerak daripada 17 bulan 6. Ini leading. Kenapa kita nak tahu mana satu leading, mana satu concurrent, mana satu lagging lepas ni. Okey. Satu lagi kita tengok kepada IBEX. Okey, ini adalah untuk IBEX. Kalau kita tengok IBEX, 21 Jun dia adalah dekat sini. Ini yang dah break. Yang dah break Okey. Jadi kita jangkakan dan pergerakan ini dalam 5, 3 dan 5. Boleh? Dan ini membetulkan struktur yang lebih besar daripada kawasan ni. Okey. Jadi ini adalah lagging. Ini adalah apa yang terlambat. Ini adalah untuk IBEX. IBEX adalah lagging. Ini adalah IBEX. IBEX 35. Okey. 21 Jun dia break. Okey. Jadi ini adalah lagging. Dia adalah berlainan dengan lain-lain instrumen dalam kumpulan dia. Okey, soalan saya, bila kalau kita katakan trend dia masih ke atas, trend semua ni masih ke atas, kalau anda nak ambil timing, bila agaknya yang semua ni akan naik ke atas, ikut trend dia balik? Bila? Mana satu yang anda nampak ada incomplete sequence ataupun momentum sequence? Apa yang ada incomplete sequence dan momentum sequence sekarang ni? Apa yang dah ada higher high? Apa yang dah ada jelas, ada struktur dia? Nombor 1, US 500. Kita dah ada breakout ke atas, betul? Jadi anda boleh jadikan ini sebagai reference point anda. Nombor 2, IBEX yang sedang melakukan correction kepada struktur yang lebih besar. Nampak? Jadi kalau anda nak dapatkan timing dia, anda lihat struktur-struktur ini. Boleh? Anda lihat struktur-struktur ini. Apa yang dah nampak? Apa yang dah melakukan 1, 2 dan masuk macam ni? Antara US 500 dengan IBEX ni. Dan termasuk DAX. Termasuk DAX. Mana satu yang dah ada benda ini? Mana satu? US 100. US 100 ni tak dapat. Ini tengah break atas. Dia belum melakukan correction lagi. Anda nampak RSI dia belum. UK apa? Untuk ni. Untuk DAX ni, Nasdaq ni, penurunan sekarang dia punya RSI ni tak menunjukkan apa-apa lagi. Baru saja tengah test. Ni tengah test. Mungkin dia break nantilah. Tapi anda tahu anda tak buy dekat sini. Dia tak buat benda luar alam lagi. Dia tak buat benda macam tu lagi. IBEX tadi, nampak? Untuk dapatkan timing, nampak Dafi? Anda tengok kepada IBEX yang dah ada nyata 3 wave correction. Okey. Kita dah nampak dia ada 3 wave correction. Okey.
sekiranya IBEX ni sampai dekat area equilic, mana saya punya ni? Okey. Sekiranya IBEX ni sampai area equilic, kita jangkakan untuk indeks-indeks lain akan menghabiskan correction dia. JP225, US30, ini mungkin shallow macam ni sahaja. US 500 akan buat yang shallow sahaja. Mana ni? Akan buat yang shallow sahaja. Kita tak trade selagi dia tak sampai 382. Kita tak dapat nak jangka 2 dekat sini. Tapi boleh tak 2 kat situ? Boleh. Boleh tak 2 ni kat sini? Boleh. Boleh tak 2 ni kat sini? Boleh. Tapi kalau kita nak jangka, kita cuma dapat jangka dia dekat sini. Faham tak? Kalau itu berlaku, yang leading akan continue dengan extension. Exactly, Pian. Sebab dia kuat. Benda lain start kuat, yang kuat tadi akan lebih kuat. Contoh, syarikat ni memang dia power. Syarikat-syarikat lain start jatuh. Yang syarikat power tu akan turun sikit. Kalau syarikat-syarikat yang belakang ni start naik balik, yang syarikat power lagi power. Lebih kurang macam tu lah. Saya nak ambil contoh susah nak cerita. Faham? Kalau itu berlaku, IBEX sampai equilic dan naik, then untuk Nasdaq ni, ini kita akan extendkan lagi. Ini akan jadi wave 3, ini akan jadi wave 4, dan kita extendkan lagi. Exactly. Interestingly, anda tak nampak yen terlalu kuat kan? Anda tak nampak yen terlalu kuat. Kita tahu yen sekarang ni everything berada dalam equilic. Ini adalah A, B dan C, bukannya W, X dan Y. Saya nak tukar A, B dan C. Duk pening kepala dia tak nak save, ini tak tukar A, B dan C. Ini A, B dan C dalam yang merah, dalam yang hitam. Tak tahu kenapa dia tak nak save. Dari tadi saya duk buat. Ini sebagai flat. Okey, ini adalah untuk Euro JPY. Bukan ini, apa saya nak tunjukkan. GBP JPY. GBP JPY, saya nampak ini pun dalam pembentukan flat. Kita tengok. Ini berada dalam equilic. Itu tak break 1618. AUD JPY berada dalam area equilic. Hampir. Ini pun hampir nak masuk. Ini dah dalam equilic area. Interesting kan? USD JPY hampir dalam kawasan equilic. Nampak? Untuk indeks terus jatuh, yen kena kuat. The thing is, yen berada menghampiri, ataupun kalau kita ambil even 3 wave belakang ni, dia berada dalam kawasan equilic. Dia berada dalam kawasan support lah. Yen berada dalam kawasan support. Kalau kita nak katakan indeks nak jatuh, support untuk yen ni, yen pair ni semua kena break ke bawah. UJ, UJ. Tak ada alih SL. Kalau dia kena SL, kena SL. Tak ada cerita alih SL. Dalam trading, pantang. Saya hukumkan diri saya, kalau saya alih SL, benda saya jadi berjudi. Kalau anda, saya tak tahu hukum anda. Kalau saya alihkan SL, saya tak akan makan duit tu. Kalau saya. Siti, trading tak ada cerita semua kita betul. Kalau SL tu adalah sebahagian daripada sistem. Kalau kena SL, kita terima. Trade benda lain. Itu je. Jangan tanya saya pasal alih SL. Kalau nak alih SL, kecilkan dia. Jangan besarkan dia. Kalau saya alihkan SL, saya haramkan diri saya makan duit tu. Saya berjudi kepada duit saya.
Boleh? Itu jawapan saya. Itu jawapan saya. Jangan tanya saya soalan tu. Sebab itu nak ajak saya buat benda haram kalau saya. Jadi itu kepada saya haramkan diri saya kalau saya buat benda tu. Jadi jangan ajak saya buat benda tu. Saya takkan sebab itu adalah kepada sistem. Jangan pandai trade. Anda cuma kalau nampak macam tu, anda tak kalau anda nak buat, anda buat. Saya tak tahu. Bagi saya haramkan diri saya untuk buat benda tu. Bukan setakat tak boleh. Saya letakkan hukum saya. Sebab saya memperjudikan equity saya. Jadi saya letakkan yang saya sanggup sahaja kepada asal tu. Boleh? Itu jawapan saya. Keras sikit, tapi saya nak anda buka mata kepada sistem trading. Kalau entry tu gagal, kita dapat maklumat kepada sistem kita. Faham tak? Anda bukannya satu entry loss, anda loss segalanya. Kalau anda loss segalanya dan terasa kepada trading anda, itu trading dengan emosi. Saya haramkan diri saya, Galih. Kalau untuk alihkan SL tu kepada yang lebih besar. Kalau saya terpaksa guna bahasa kasar sikit. Saya nak anda buka minda anda. Jangan sebab satu entry gagal, terus kita gunakan itu sebagai satu. Kalau macam tu entry, itu kena SL dahulu. Kita tahu, kita boleh rujuk balik apa yang kita analisa, tahu tak? Apa silapnya? Itu kita dapat maklumat kepada sistem kita. Yes, bukan dah ke bawah sikit, dia break 1618. Dia break 1618. Boleh? Itu jawapan saya. Saya haramkan, kalau untung balik pun dia naik, saya haramkan diri saya ambil duit tu. Itu jawapan saya. Saya tak akan buat benda tu. Itu tempat SL dia, itu sistem dia, saya pakai dia. Keluar daripada sistem, saya dah berjudi. Yep, tahu. Bukan dia ni. Saya letak SL 10 tick bawah daripada 1618. Kalau dia kena SL, dia kena SL lah. Dia naik balik, kita cari peluang lain bila dia buat ada equal leg. Faham? Kalau saya kecilkan SL. Sebab anda duk risau pasal entry tu. Kalau saya, the moment anda risau pasal entry, itu jadi emosi. Anda attach kepada trading tu. Jangan. Wassalam. Jangan. SL. Apa next trade? Buat benda tu. Okey. Balik kepada cerita ni, kita ada banyak confluence dia dekat sini. Satu, kita tahu kepada indices tadi, we do have IBEX yang lagging tetapi dah mula sampai dekat support dia. Sekiranya IBEX ni naik, if IBEX naik, yang lain-lain akan ikut. Yang lemah ni naik, yang lain-lain akan ikut. Yang dekat US 100 akan buat extension. Yang ini semua akan habiskan correction 21 Jun. Faham? Ini akan ada struktur baru. Yang ini. Yang IBEX ni, dia akan ada struktur baru. Boleh? Tengok kepada faktor time ni. 21.6. Itu dekat hourly. Itu yang paling kecil saya dapat pergilah. Kecil daripada tu saya tak dapat pergi. Sebab saya nampak kalau the moment saya pergi lagi kecil, dia banyak noises. Paling kecil saya dapat pergi adalah H1. Sebab itu saya dapat cuma pergi kepada H1. Anda nampak kepada chart-chart ni punya turn around. Untuk indeks ni, bila dia start turn? 21, ini US, ini Nasdaq. 21 hari bulan. Nampak pertalian masa dia? So kita tahu IBEX tadi dah break IBEX tadi break structure ini. Dan IBEX buat benda ni IBEX break structure ini. Dia turun 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 dan kita jangka dia akan sampai kawasan support. Kalau IBEX naik daripada blue box, ini akan habiskan macam ni. Faham?
Nampak faktor time dia. Okey. Sekiranya, nombor 2, apa struktur IBEX tadi? Incomplete sequence, momentum sequence tu lah market dynamic. Siti. Incomplete sequence, momentum sequence tu lah market dynamic. Yang saya ceritakan ni, itulah market dynamic. Ini. Anda tak dapat cuma gunakan incomplete sequence untuk trade gold sahaja. Saya nampak dah start ada yang pakai FCPO, dia pakai incomplete sequence, momentum sequence sahaja. Mustahil. Tak. Ini semua adalah kepada market dynamic. The whole thing, teknik saya bukannya elite wave. Teknik saya market dynamic. Faham tak? Kita gunakan tool FIBO untuk baca market dynamic ataupun correlation, bagaimana market ni bergerak kepada 3 instrumen utama, USD, JPY dan juga indeks. Okey? Daripada situ kita cari mana mana yang ada incomplete setup dalam kumpulan dia yang bullish, kita trade dia. Itu dia. Ya, saya nampak ada yang cuba gunakan incomplete sequence dan momentum sequence untuk trade satu instrumen. Saya jamin anda gagal. Saya dah buat. Saya dah pernah buat. Saya yang buat benda ni. Saya yang buat benda ni tahun 2009. Habis daripada 2009 sampai 2011, 2 tahun, saya test out sistem ni. Saya cuba pelbagai benda 2009 sampai 2011 dan akhirnya menggunakan elite wave untuk nak nyatakan apa jenis struktur ini, sama ada motif ataupun korektif. Jadi kita gunakan hukum elite wave untuk nak tandakan lekuk-lekuk ni. Elite wave cuma tanda. Saya tak pakai elite wave. Saya cuma letakkan papan tanda dia kat mana. Faham? Ada orang ingat, oh ini teknik elite wave. Bukan. Ini adalah teknik FIBO. Tapi kita gunakan market correlation. Itu dia. Siapa kata trading tu senang? Kalau orang tu kata trading tu senang, dia tak ada kat media sosial. Dia tak ada ajak orang datang kelas. Sebabnya tak ada. Anda itulah sumber pendapatan dia. So dia bukannya saya cuma trade gold lah. Tak. Apa kaedah spring? Faham? Sebab tu saya sharekan anda kumpulan chart ini supaya mereka yang masih cuba untuk nak mahir, anda tengok kepada chart yang dah ada. Saya sediakan chart untuk anda. Boleh? Okey. Faham apa yang sedang kita perhatikan untuk indeks tadi? Perkaitannya di antara masa dan struktur serta momentum. Nampak dekat RSI tadi, ni RSI tadi, obviously movement semasa ni kecil saja untuk US 500, tetapi RSI dia lain macam. Itulah Pian. Itulah. Saya pun kalau ikut tak nak dah. Kalau ikut saya tak nak dah. Kalau ikut saya. Boleh? Kalau ikutkan saya. Siapa yang tahu-tahu dah. Okey? Nampak? Struktur ini, kita nampak kan? Dia bukannya sebahagian daripada struktur ini. Dia bukan. Momentum sekarang ni lain daripada momentum kat sini. Kalau nak tahu cerita, saya bagi tahu sekarang. Asalnya, program pendidikan kita kat XM ni tahun 2017. Okey? Asalnya, hanya mereka yang ada deposit
certain jumlah sahaja dalam akaun anda, trading certain lot boleh ikut program pendidikan. Itu asal dia kalau nak tahu. Kalau nak tahu bila itu yang saya cerita sikit latar belakang Bila saya menerima offer daripada SM, saya bagi tahu kalau nak saya ikut, program kita hendaklah percuma. Kalau tak, saya tak nak. Kenapa? Bagi mereka yang kenal saya, anda faham. Kesian beginner. Ni cerita, ni beginner lah ni. Ini beginner. Sepatutnya, kalau anda buka buku technical analysis, anda akan cerita pasal yang pertama, kenal kepada structure. Masalah ramai trader hari ini, dia nak tahu macam mana nak entry. Structure tak kenal. Macam mana? Kita sedang cerita structure. Ini kalau buku technical, ini bahagian pertama tau. Ini bukannya cerita. OHLC lagi power daripada ni. OHLC belakang. Anda nak cerita pasal inggraphing ke apa? Itu dah advance. Ini structure. Ini depan. Ini untuk mereka yang baru download MT4. Sepatutnya. Alhamdulillah. Itu kalau anda nak tahu cerita belakang dia ni, kalau nak tahu cerita, saya bukan baru pertama kali bagi tahu. Kalau ikut kita punya program asal, hampir saya tak nak, kalau nak tahu. Saya hampir tak nak. Rosli pernah dengar cerita ni. Saya dah bagi tahu berapa kali kan. Kalau nak, saya okey, tetapi hendaklah program ni free. Bukan hari ni buat saya cerita. Lama dah saya cerita benda ni. Sebab tu anda nampak apa yang kita tengok sekarang ni. Kita buat dekat website. Kalau dulu go to webinar, banyak orang terpaksa pergi apps lah apa kan. Kita buat dekat website. Lagi senang. Banyak lagi yang kita tengah rancangkan. InsyaAllah. Tapi bukan saya seorang. Kita ada Imran, ada ramai lagi, ada yang nantilah anda tengok. Okey. Faham apa yang kita sedang tengok ni? Okey, faham apa yang kita tengok ni dekat indeks ni? Ini Edward orang Miri ni lama dah ikut lama. Follow Aisyah. Anda akan jangan kecil hati dengan saya. Saya akan guna bahasa yang biasa. Saya tak suka bahasa marketing. Saya tak suka bahasa yang selindung-selindung. Kita direct je. Sekarang ni aku nak enter apa? Ada tak? Kalau ada, okey. Jangan cuma cerita entry. Cerita SL, cerita TP. Okey, kalau rugi lah. Nak buat macam mana? Jangan besarkan rugi anda. Kalau untung lah. Itu trading. Dia satu sistem, contoh macam 3711 punya sistem, bila market tengah sideways, dia hancur, dia tak bagus. Siapa ingat pada awal tahun ni market sideways. Tapi bila market trending, bulan 4 market trending, wah, dia masuk satu pip dia dah naik. Bila market start ranging balik, dia tak bagus. Itu bahasa bangsawan. Bahasa hari-hari. Faham? Kita sekarang ni, kita dekat hujung ni tau. Kita kat hujung ni, kita dah masuk wave 5. Wave 5 daripada wave 3. It could be this 5-1. Sebabnya, the whole thing dalam divergence. Semua. Bukan hanya kepada US 500. Semua indeks. Everything. Belum ada yang break divergence. Even kepada Nasdaq ni, tengok. Even kepada Nasdaq ni, we do have divergence. This move. Tapi, at the moment, daripada movement ini, dia break yang structure belakang. Tapi, the whole thing dalam divergence. Bukan dia sideways, dia trend ke atas. Tapi, kita dah nampak divergence, Siti. Maksudnya, momentum tu dah start turun. Boleh tak saya habiskan daripada bawah ni, tengok kalau saya habiskan macam ni.
Mana dia? Okey, saya habiskan dia macam ni. Okey, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 dan kita buat macam ni. Kalau saya habiskan dia macam ni ya, dah tengok. Try tengok macam ni. Okey. Ini adalah 1. Ini 1, ini 2, ini 3, turun 1 lagi, lepas tu buat wave 5. Lepas tu kita buat yang besar. Boleh tak dia buat macam tu? Boleh kan? Kita kat hujung, kita dah ada divergence. Jadi, tapi the thing is, anda tak akan jangka hujung trend. Bila trend trading, anda ikut je trend. Anda akan extend. Sampailah market buat dan menunjukkan bahawa dia akan nampak semua. Yang kalau leading ni jatuh, kalau Nasdaq jatuh, sekali lagi, kalau Nasdaq ni jatuh, kita tahu dia leading kan? Kita tahu dia champion, yang US 100 ni. Ini yang leading. Kalau leading ni jatuh, yang lemah-lemah ni anda rasa macam mana? Naik ke atas? Tak. Faham? Satu saya duk cerita benda ni. Anip dah mula nampak kan benda ni. Anip bukan orang baru. Anip dah lama kan. Jadi Anip dah start nampak kan. Faktor time, faktor momentum, faktor structure. Anda ilmu yang dah ada ni, inilah saya tunjukkan macam mana anda confluencekan semua yang anda dah tahu sebenarnya. Cumanya saya tunjukkan apa tool dia saja. Kebanyakan daripada anda dah tahu benda ni. Lemah bertambah lemas. Kan? Kan? Bukannya tak tahu. Tahu. Cumanya saya tunjukkan apa semua ni. Dan lagi teruk dia. Ada buat Siti, ada buat position sizing model tak? Tak. Anda tak cuba cover. Kalau trading lower time frame dan higher time frame, dia kepada masa anda. Bukannya pasal lower time frame, higher time frame. Kalau performance anda dekat swing turun, anda lowerkan position size anda. Dia 3 je ni. Dia 3 benda. 3 je. Anda dah kebanyakan daripada trader forex, kebanyakan anda dah ada ilmu pasal structure. Kebanyakan trader forex ada ilmu pasal structure, SND, pasal apa-apalah, support, resistance, moving average, pivot, Fibo. Kebanyakan trader ada benda ni. Kebanyakan trader ada benda ni. Tak ada. Dia, kalau kita dalam satu kelas, ada orang akan laju, ada orang akan sederhana, ada orang akan perlahan, Aisyah. Hari-hari saya ulang benda ni. Hari-hari saya ulang benda ni. Structure ni adalah kepada benda ni je. RBS SBR. Dan satu lagi adalah kepada sideway market. Ini structure. Nombor 2 adalah momentum. Some trader ada ilmu pasal ini momentum. Ada yang menggunakan BB, ada yang menggunakan Bollinger, ada menggunakan oscillator. Itu bila anda yang menggabungkan bila anda gabungkan oscillator. Teruk betul spelling aku. Anda fahamlah oscillator, RSI, MACD, apa-apalah Kebanyakan trader ada bila dia gabungkan contohnya overbought, oversold, sampai tempat support, sampai tempat resistance, dan kita tunggu kepada confirmation untuk engulfing, untuk confirmation entry. Okey, kebanyakan trader ada benda ni. So, apa yang saya tunjukkan kepada anda adalah bagaimana anda put the whole thing ini ke semua benda ni, ke semua yang anda dah ada ni, untuk memahami dia dalam satu konsep kepada market cycle. Itu cycle. Kalau anda pernah belajar secara formal,
Anda akan belajar pasal Elliott wave, Anda akan belajar pasal Gunn, Anda akan belajar pasal Wolff, Anda akan belajar mengenai banyak cycle teori dalam technical analysis. So, instead of Anda tengok satu cycle yang kecil, apa yang saya buat adalah kepada multi time frame analysis, di mana kita melihat kepada, bila kita bercakap mengenai Elliott wave, kita bercakap mengenai satu price cycle, okay, dan berlaku cycle baru. Itu satu price cycle, okay, dan ini adalah sama dengan yang ini, faham tak? Dan bagaimana anda nak identify dia? Sama dengan yang momentum ni. Saya masukkan faktor ketiga, iaitu kepada time, di mana daripada faktor time tu anda mengenali mana satu yang leading, mana satu yang concurrent, mana satu yang lagging. Daripada ketiga-tiga ni, anda cari kepada peluang entry apabila sama ada leading buat higher high, yang lain belum jalan. Contohnya, macam Nasdaq kan, break atas kan, ada incomplete sequence. Tapi yang lain ni tengah macam ni. Dia tengah turun macam ni. Dan anda akan jangka yang ini akan react, kalau react daripada blue box dia masih ke atas. Kalau dia kuat tu masih kuat. Ini benda-benda dia. The whole thing satu cerita. Waalaikumsalam Ruslan, hadir lewat. MACD. Itu je. Ini satu, semua cerita dia dalam satu tu je. Satu tu je. Kepada anda akan nampak semua ni sama masa. Kenapa? US dollar, JPY, index. Buat benda tu ulang. Tak salah kan kalau dia buat macam ni, boleh kan? Cumanya kita tak nampak dia lagi. So selagi ada setup, kita akan long dia. Mengetahui bahawa kita dekat pucuk, itu saja. Memahami bahawa kita berada dekat pucuk semasa. Jadi kita tak akan pergi untuk masuk weekly dekat sini. Anda tak akan masuk weekly chart dekat sini. Anda akan trade untuk H1, H4, dan the lower time frame anda pergi, lebih banyak oscillation dia. Maksudnya lebih macam tu lah. Instead of satu kat sini, satu kat sana rupanya. Itu maksud dia. Seperti DAX kan? Seperti DAX. We were expecting ini adalah satu ini kan. We were expecting ini adalah satu minor. 1 minit. 1 minit. Ini dah breakout, ada incomplete sequence. Sebaliknya ini berlaku. Dan kita tahu ini wave 2. Membetulkan struktur ini. Tapi mengetahui bahawa IBEX nak sampai dekat support, kita tahu DAX ni tak break yang ini. Kalau DAX break yang ini, anda rasa IBEX tadi boleh tak naik daripada sini? Boleh tak naik daripada sini? Tak, dia akan buat double lagi besar. Sini akan buat sama ada 1, 2, 3, 4, 5, lagi besar 3, lepas tu 5 besar lagi. Tu je benda dia. Tapi apa yang saya tahu, kawasan sini saya letak entry, habis. Itu je. Benda ni sebenarnya logik je dia. Dia logik je. Dia bukan, kalau anda berfikir logik, anda lihat kepada the whole market, semua market punya structure, anda akan nampak benda ni. Sebab itu saya encourage anda lukis balik chart saya. Kenapa Zul lukis macam tu? Sebab itu saya wujudkan Discord tu untuk anda tanya soalan. Faham? Bukannya wujudkan dia untuk nak marketing. Saya tak ada marketing apa pun dalam tu. Tak ada. Kan? Tak ada. Kalau saya ada marketing apa dalam tu, bagi tahu kat SM. Komplain kat SM. Zul jual apa ke kan?
jual budu dalam tu. Faham? Jadi yang saya tahu, sini 3 wave, saya long. Itu je saya tahu. Lain daripada tu saya tak tahu. Stop loss bawah ini. Kalau dia kena stop loss, 1, 2, 3, 4, 5. Kita jangka yang lebih besar. Sama macam gold dengan silver. Jadi, analisa pertama kita salah. Itu je. Jadi, kalau itu kena kalau ini break, kalau ini kena 1618, dia turun macam ni, anda rasa dekat DAX ni buat apa? Dekat DAX akan break this invalidation. Faham? Jadi kita tunggu 3 wave seterusnya. Itu je. Sama macam gold dengan silver. 3 minit lagi. Aduh. Kita baru saja habis dekat indeks. Okey, yen UJ saya tunggu dekat sini sama. Lain-lain yen pair tak ada. Ini bukan higher high. Okey? Tak ada. Dollar pair setakat ini belum ada setup. Tak ada apa-apa. Nothing. Tak ada, nothing. Tak ada higher high, tak ada lower low. Kalau ada pun NZD US dollar di daily. Itu pun bawah sana nanti. Bawah ini nanti. UCAD. Bukan NZD US. UCAD atas ni nanti. Atas itu nanti. Ini ada lower low. Ini dah ada trend. Lain tak ada. Okey, gold, silver. Gold, silver. Ini masih anggap satu lagi low. Satu lagi low. Ini adalah, ini nampak satu. Dia break semalam kan. Dia break daripada low ini. Jadi kita alihkan 4. Dan ini adalah 5A. 5 untuk A. Okey. Itu bermaksud, either dia ikut gold ni, ataupun dia ikut silver. Kalau silver, daripada sini, dia habiskan this whole structure. Berdasarkan count. Kalau ada tanya 1, 2, Zul, bang nak kira macam mana? Ni 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ni ABC ke bawah ni. Jadi ini boleh habis sini. Sebab itu saya tak alihkan stop loss. Saya biar je. Kalau dia kena, kita salah lah, itu je. Dan move tu ada, bukan kita salah. Sistem tu tak baca yang betul. Itu je. Buku Fibo. Buku Fibo. Aisyah tak ingin main kan. Lepas ni kita break nanti, kita tengok. Saya tunjukkan buku. Buku tu saya pernah tunjukkan sebelum ni. Okay. So, silver kita berada dalam blue box daripada 3 wave kat sini. Ini masih lagi. Kalau dia kena kat sini 1618 dia naik, nak buat macam mana? Itu je. Tak boleh buat apa. Kalau dia naik daripada semasa, kita punya stop loss adalah pada, dia tak ada cerita alih SL. Jangan cerita alih SL dengan saya. Silver 2530. Ini 2530. Bawah lagi, belum lagi. 2530. Sini dah ada 1, 2, 3, 4, one more. Dia boleh naik. Sebab ini nampak macam ABC. Dia tengok lah. Faham maksud ABC? ABC, dia nampak macam ending, diagonal, leading diagonal. Saya takkan alih SL. 2530. SL 2530. Kalau dia kena SL 2530, lepas tu dia pergi, nak buat macam mana? Okay. Itu silver. Silver belum ada. Minyak kalau ada pullback selepas buat high. Kalau dia buat pullback selepas buat high, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 boleh trade belum? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dia break ini. Dia break structure ini. RSI dia break, kita akan trade dekat sini. Kalau dia break. Kalau tak break, kita tak trade. Okey, minyak. Kita berhenti rehat sekejap. Kita dah terlebih masa, hampir. Lepas ni, siapa yang tak tahu buku Fibo yang saya maksudkan tadi, lepas ni saya tunjukkan, kita berhenti rehat sekejap.
dan kita sambung selepas iklan ya. Kita lihat sekejap. Assalamualaikum.